Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kereta JDJ 1698 menghalang laluan. JDJ 1698 sila alih. Muka surat berapa? Ya? 70. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-14 daripada kerja-kerja semayang, kerja solat, doa kunut. Doa kunut dibaca pada waktu solat subuh, iaitu pada rakaat kedua saat berdiri setelah melaksanakan i'tidal. Jadi doa kunut kita maklumlah bacaan pada solat subuh, tiap-tiap kali subuh. Hukumnya sunat, tidak wajib. Siapa yang baca boleh pahala baca doa kunut, siapa yang tak baca sah dah semayang dia. Cuma kalau imam baca, kita baca dah. Imam tak baca, kita tak baca. Kita pergi Mekah tu imam tak baca kunut, kita tak baca kunut. Tak ada masalah pun. Senang ni. Nampak? Pasal benda tu boleh tinggal. Pasal benda sunat. Tapi kalau tu imam tinggal benda yang wajib, tak boleh ikut lah. Nampak? Tok Imam tak baca kunut, dia mazhab Hambali. Sebab kunut ni ada berlaku khilaf. Ulama yang mengatakan sunat, dia bersandarkan pada hadis. Ulama yang mengatakan tak sunat, dia bersandar pada hadis. Hadis belaka. Ada kala khilaf tu dengan sebab tidak ada hadis. Ada kala khilaf itu dengan sebab ada hadis. Cuma hadis yang dikuatkan menjadi sandaran bagi ulama-ulama yang mengatakan sunat baca. Mereka mengatakan hadis Nabi membaca kunut subuh sampai kepada wafat. Mereka yang mengatakan tak sunat, iaitulah bersandarkan pada hadis mulanya Nabi baca kunut, kemudian Nabi tinggal kunut. Nampak? Jadi sekarang tak sunat lagi dah. Jadi yang mengatakan sunat pula Nabi tinggal itu menunjukkan perkara itu tidak wajib. Jadi berlaku khilaf. Jadi tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i sunat arba'ah. Siapa yang tertinggal sunat sujud sahwi, tak payah balas bab kunut. Orang yang larang orang baca kunut, orang tu bodoh. Kalau mu balik Mesir, balik Jordan, balik pondok pun bodoh. Pasal kunut selesai dah. Bila selesai masalah ni, masa Imam Hambali dengan Imam Syafi'i bincang dengan 10 orang ulama di Baghdad. Bila tu? Pada tahun 200 Hijrah. Tahun 200 Hijrah. Maknanya 1200 tahun selesai masalah kunut. Orang bincang selesai dah antara imam-imam mujtahid. Kita mari tu baik baru start kapung. Tak marah kau orang dah baca kunut. Bodoh. Kalau tanya ulama mutaakhirin, umpamanya Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Azhar yang lepas tahun 90-an, dia tu besar sekali Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ni dia automatik menjadi mufti rujukan bagi ulama-ulama dunia. Nampak? Dia bukan macam mufti Perak. Jadi besar dia. Ataupun macam mufti Terengganu. Jadi dia kata gimana? Dia kata siapa yang baca kunut maka dia telah beramal dengan suatu hadis dan mengikut pendapat ulama-ulama imam mujtahid, maka dia dapat pahala membaca kunut. Siapa yang tidak membaca kunut, solatnya telah pun sah. Tu ulama sah. Sesat. Lepas tu kalau ada orang marah, orang tu bukan orang yang apa benda ni, cenderung kepada kebenaran ilmu, tapi cenderung kepada ta'assub pendapat semata-mata. Kita nak baca kunut, orang tak baca kunut, tak salah kata apa. Yang kita nak kata ni orang tak wakaf. Faham tak? Pasal benda tu benda ijma' ulama. Wahabi marah baca kunut. Tapi tak baca kunut tak mesti Wahabi. Dia gitu. Dah benda beza.
Mazhab Hanbali tak baca kunut kak. Hanbali tak baca kunut kak. Mazhab Hanbali tak baca kunut. Tapi bila orang baca kunut, dia tak cara, dia tak arah. Pasal dia tahu benda tu khilafiyah. Wahabi dia tak baca kunut. Tapi bila orang baca, dia marah. Ada beza kak. Dah, situ beza nafsu. Setengah tu ada daripada orang yang baca kunut, dia tak tahu. Linung Wahabi. Maka mayang baca kunut. Tanya kepala tengah mayang itu. Dia punya sombong. Orang tengah semayang baca kunut. Nah, pasal dikira ni pendatang. Mari nak buat haji, dia tu tak orang anak terpatang. Tanya kepala orang tengah semayang. Pasal apa? Pasal haji tu dibaca kunut subuh. Ini semua ni syaitan lah tu. Benda kunut subuh nak sibuk sangat. Mereka buat pengkalang lapang lah ni, pengkalang besar dalam Arab Saudi. Tak kata benda pun ulama'-ulama' ni. Duk menenggak itu, duk main bak Saidina, duk marah orang tahlil, marah ngaji kubur, marah haji gunung. Mereka naik lapang lah ni pengkalang. Boleh bang Madinah, boleh bang Mekah bila-bila masa. Padahal Nabi kata la dina ni fi jaziratil Arab. Haram selama-lamanya sampai kiamat. Ada lagi bangsa kafir datang ke jazirah Arab ini, tak boleh mari. Ni buah pengkalang tu. Itu tanda maknanya ulama-ulama ini bukanlah maknanya orang yang nak berperjuangkan agama, bukan nak kembalikan sunnah, bukan. Dia dakwa diri dia nasirus sunnah, penolong sunnah. Pasal tu dia marah orang baca kunut. Kalau tolong sunnah, hamba orang mereka fatwa dalam khutbah-khutbah Jumaat. Jadi hukumnya sunat maaf. Siapa yang tertinggal sunat sujud sahwi, siapa yang sengaja tinggal pun sunat sujud sahwi. Dan kalau tak sujud sahwi, sah juga sembahyangnya, kerana dia hanyalah sunat semata-mata. Siapa buat, boleh pada. Kita pergi kat tempat orang tak baca kunut, datang sibuk-sibuk baca kunut. Kita pun tak baca kunut. Dalil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia semayang di belakang. Semayang menjadi imam, tapi di tempat orang mazhab Hanbali ramai. Di Iraq, di Baghdad, dia meninggalkan baca kunut. Padahal dia imam so. Seluruh maknanya ulama-ulama di tanah Iraq tu anak murid dia belaka. Tapi mereka bermazhab Hanbali. Dia ni bapak lagi Imam Syafi'i. Bila orang jemput mari ke Baghdad semayang, dia semayang subuh tak baca kunut, meraikan orang. Jadi kita mendengar Haji Syafi'i je. Jadi kita pergi Mekah boleh tak imam tak baca kunut, asal sibuk saya baca kunut. Ikut imam. Apa kita semayang suku pula tak orang Imam Syafi'i baca kunut pula. Benda ni macam wirid lah, macam wirid. Ada imam dia wirid ayat kursi, ada imam subhanallah, ada imam astagfirullah saja 10 kali. Ikut imam dah. Tak sana buat bolok. Tu imam subhanallah, subhanallah, dia la ilaha illallah. Dia bodoh seorang. Ikut imam dah. Mugi kat tu imam atik muatik pula. Majlis orang tu. Baik. Lafaznya, bahasa mana baca kunut? Masa kita iktidal pada rakaat yang kedua solat subuh. Lafaznya Allahumma hdini fi man hadai, wa afini fi man afai, wa tawallani fi man tawallai, wa barik li fi ma a'tai, wa qini syarra ma qadai. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walai, wa la ya'izzu man 'adai. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti mana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kita dapat petunjuk dah kita. Allah beri kita iman, Allah beri kita Islam. Duduk pula dengan jamaatul Islam, duduk surah, duduk masjid. Orang duduk kedai kopi, dia duduk surah. Tunjuklah tu. Tapi nak lagi tunjuk. Nak terang lagi tunjuk. Dia panggil al-hidayah al-hidayah. Berlapis-lapis hidayah nak. Macam lapu kita tak musuh, kita nak banyak. Macam kereta lah lapu. Lapu sutir baik lapu 2 dah kiri kanan, jadi 4 kiri kanan. Spotlight pula 4 okey bawah. Nak terang lagi. Jadi hidayah macam lapu lah. Banyak lebih baik daripada sedikit. Ada sutir hidayah lapu lebih baik pada tak ada lapu terus. Berilah aku kesihatan seperti yang telah Engkau beri kesihatan. Jadi kesihatan ni hak milik Allah, bukan hak milik Kementerian Kesihatan. Allah beri sihat, maka sihatlah
panjang umur lah. Walaupun maknanya rokok daun duduk mulut sama. Tak lah sambung putih umur rokok daun. Nah, 90 umur. Doktor tak ada kena asap rokok 45 bahan tanah. Faham? Sebab apa? Kesihatan sebenarnya daripada Allah, ikhtiar daripada manusia. Faham? Kita kena yakin gitu. Tu ahli sunnah wal jamaah. Sebab ramai kita jadi syirik dengan sebab obat. Sedangkan berobat ni hak Tuhan perintah. Tapi bila kita tak pandai dengan sebab yang Tuhan perintah, Nabi perintah, kita menjadi syirik. Yakin obat boleh menyembuh, yakin doktor boleh menyelamatkan nyawa, yakin kalau kita maknanya ikut maknanya etika pemakanan menurut Kementerian Kesihatan kita akan umur panjang. Tu semua syirik belaka. Semua tu tak salah, ikhtiar, tapi tawakul, serah kepada Allah Taala. Bila Tuhan kehendak, nyadaknya 85 tak mati-mati. 3 kali baca Yasin, bangun congok nak pergi pasar. Faham? Doktor pakai bedah, pakai jantung, mati sakit jantung. Umur berapa? 49 tahun. Maka spare duduk dalam mulut umur bersepai-sepai kali. Nak rajin sakit gigi. Doktor gigi goli bati malam sakit gigi. Faham? Ni kesihatan daripada Allah. Jadi kita nak daripada Allah, usaha daripada kita. Batu sakit di klinik, di hospital, jumpa doktor. Tapi yang menyembuhkan ingat Allah Taala. Bukan mana sakit, batu gua ni tak berobat. Allah Taala beri sihat. Tak jadi lagu tu kita umat tawakal. Fal yatawakkalul mutawakkilun. Hendaklah kamu semua bertawakal, wahai umat-umat yang bertawakal. Berilah berkat kepada apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pitih yang kita dapat tu harta tu. Ada orang panggil gaji, ada orang panggil allowance, ada orang panggil bonus, ada orang panggil overtime. Untung macam-macam lah. Kok jalan niaga, kok makan gaji swasta, kerajaan. Ni jadi hakim, ni jadi qadi, ni jadi MB. Ni jadi esko, ni jadi JKK. Ada mari. Ada mari. Perikmat dia tu. Nak ajak pergi Kuatang sekali ni. Orang Kuatang nak kenal tak? Orang Kuatang tanya, orang Johor tanya, kat mana seorang tu? Tak bunyilah CD tu. Nak kenal kat orang. Ujung-ujung orang nak buat natu. Tapi kata ni jadi natu dia kekek kot lagi. Jadi nak berkat banyak tak apa, setambung tak apa, sejuta tak apa, sebilion tak apa, sekapar tak apa, Tuhan nak ibiti. Tapi nak bang, nak berkat. Apa makna berkat? Bertambah baik, bertambah comel, bertambah juru, bertambah kebajikan. Jadi kita muhasabahlah harta yang kita dapat selama ini. Adakah dengan harta yang kita dapat ini kita dapat berbuat kebajikan, dapat menyahut perintah Allah, dapat menyahut seruan jihad, menolong agama Allah? Boleh. Ada keberkatan. Sikit banyak Allah punya perkiraan. Kita nak berkat saja. Tapi kalau menipu tak ada berkat. Menipu, main lopak situ lopak sini, dah kaya. Dan peliharalah aku daripada kejahatan yang kau pastikan. Maknanya Allah Ta'ala boleh qadakkan kita apa-apa yang dia kehendaki. Sebab Allah ini fa'alul lima yurid, maha berbuat apa saja yang dia nak buat. Hari ni kita sihat, esok dia nak kena kita duduk atas gerai, tak terakak, tak tangan-tangan, faham dia ni. Orang Melayu kata, orang putih panggil stroke. Boleh tak buat esok? Ya, sekejung. Orang pun mari tengok belaka, tak gerak dah Haji Zul. Boleh buat. Boleh buat. Hak tu kita kena faham tak mau. Kita sihat ni Tuhan boleh buat sakit. Tak usah esok malam karang boleh. Tak bangun kakak tak bangun boleh. Hari ni kita senang, esok boleh Tuhan buat susah. Sekali ada kum fayakum. Tapi jauhilah daripada apa-apa yang tidak baik yang memang kuasa mampu mengqadak ataupun memperkenakan ke atas diri aku. Balik lagi Tuhan awak melanggar boleh, khapung langgar orang. Boleh-boleh masa. Kita minta jauh. Kerana kita tidak mampu. Tak ada benda yang kita mampu, melainkan kita mampu hanya dengan pertolongan Allah. Belilah kereta mahal.
450,000 berabus. Faham tak? Second hand tu baru 600 dah. Nak pergi Kuala Lumpur payah molek dah, enjin besar dah sisi. Kursi pun sedap duduk, suspension tak usah cakap dah. Wiper jalan molek sagana kanan sagana kiri, kiri. Lampu gerak melerang, berik makan belaka. Tapi Allah yang menyampaikan. Kalau Allah dah izin, sadari getak polibar, nyetang di lori minyak. Faham? Pandai suku, tubuh suku. Tu kena pegang gitu sama. Lepas tu kita baca nak naik kenderaan. Subhanallazi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci mu ya Allah, maha berkuasa sungguh, hebat sungguh. Boleh menjadikan kenderaan yang kami tak mampu nak naik, kami tak mampu nak kawal, kami tak mampu nak berjalan, jadi boleh menjinak bagi diri kami. Boleh jalan dengan selamat, boleh kona, boleh apa. Tu. Ni tak baca. Tak naik kenderaan. Ya Tuhan malu. Baca doa. Kata baca juga sekali doa naik kenderaan. Alah senang je Ustaz. Allahumma jinnib syaitan wa jannibis syaitan. Tu doa jimak bah. Tak? Apa tak lain. Tak bila tu. Jadi Allah boleh buat kita sakit, boleh buat kita susah, boleh hanguskan rumah kita. Mana ni juga tinggal selas pinggang, boleh belaka. Allah nak jadikan kita orang yang sesat di esok hari, boleh. Tapi kita minta jauh daripada Allah. Allah saja yang mampu jauh. Sesungguhnya engkau yang memutuskan, bukanlah yang diputuskan. Innaka taqdi wala yuqda alaik. Sebab itulah tak usah tanyalah kalau Tuhan buat apa-apa. Faham soalan ni? Bapa Tuhan buat gini, tak buat gini. Bapa anak aku sakit, anak orang lain tak sakit. Bapa aku berobat tak baik, orang lain berobat baik. Usah tanya. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Engkau yang menghukum, hukum secara umum, hukum alam, ataupun yang menjatuhkan hukum. Allah kata satu kota orang berzina, tak usah cakap banyak. Kerana fa innaka taqdi. Engkau yang menghukum. Bapa Tuhan buat orang ni susah, anak dia sakit pula, jatuh berlubang lah apa, padahal dia orang susah. Anak orang kaya sihat pula. Bapa Tuhan buat gitu? Usah tanya. Wahum yus'alu, mereka yang akan ditanya. Jangan tanya Tuhan. Tanya apa Tuhan punya barang, kau nak dia. Macam kereta orang kita pergi tanya. Marah dia, bapa mungkin cat kereta kuning apa dah, cat kokong. Bayar bapa ni 17 berapa kali 18. Kereta demo siapa? Kereta tok mu. Dia dah. Kereta aku kena suci. Tak boleh cara kereta dia. Dia nak buat aku, nak buat tak lipah buat dia, kereta dia. Masalahnya, sebab tu juga segala kejadian kita ni, wallahu khalaqakum, Allah yang menjadikan kamu ni, kita Tuhan jadi kan? Bila Tuhan jadi, bukan jadi, hak milik dia. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah, ingatlah Allah yang menjadikan kamu, bukan mak pak mu buat. Kalau mak pak mu buat, damai muka mu. Tak ada anak, tak ada mak yang nak anak tak comel. Tak ada ayah yang nak anak dia tak cerdik. Kalau ayah yang buat mu semua pesa 15A belaka, ramai mana 15E. Lagi pula bila ngujung inna lillah, kita milik Allah bila mati, bila susah, bila sakit. Mana milik Allah, buat anak dia. Dia nak buat sakit, nak buat senang, nak buat kaya, nak buat miskin, nak buat tu, nak buat apa. Tak usah cakap banyak. Patuh syariat sudah. Dah sakit, buat apa? Innallaha yunzilud da'a wa yunzilud dawa'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala, dia yang telah menurun, yang menurunkan akan sakit, dia juga yang menurunkan akan sembuh. Nampak? Dia yang menurun sembuh. Maka Nabi kata fatadawau, hendaklah kamu berobat. Obatlah sakit. Dan miskin boleh nak keluar daripada kemiskinan, ada orang lari daripada qada dan qadar, berusaha tambah pendapatan. Tak salah. Ada rezeki, keluar daripada miskin jadi orang senang. Tak ada rezeki lagi, duduk miskin lagi, sabar. Takkan kandak kita luluh belaka. Kalau kandak kita luluh belaka, punah jahanam alam ni. Kita nak anak orang tu, boleh kita. Kita nak bini orang tu, boleh kita. Punah jahanam alam ni. Faham? Nak benda tu, boleh kita. Jadi hacur lebuh, sedangkan kita ni ada nafsu. Hak nak belaka, akhirat lagi boleh lah tu. Akhirat boleh belaka. Nak berapa orang?
Haji. Akhirat lagi. Ada kuda terbang. Berapa ekor nak? Nak amal kuda? Boleh. Perempuan nak tak? Nak. Galak tu. Sesungguhnya tidak. Jadi bila Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman, sama ada hukuman alam ini, hujan, panas, berombak, lenang, ada ikan, tak ada ikan lagu mana, kita tak boleh marah Allah Ta'ala. Barang hak milik dia. Kita berusaha. Tak jadi mata kain ni, mata kain ni. Tak jadi upang kembung, buat anak selayang. Tu usaha dia panggil. Tak boleh juga balik esok pula. Ni boleh lupa kepada Allah, tak boleh marah ke Allah. Tak boleh baru nak ingat Tuhan. Boleh tak ingat ke Tuhan. Susah mari surah. Boleh projek tak nampak orang tidung. Jadi jahat tak mau. Sungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau beri kekuasaan, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Siapa yang Tuhan muliakan, dia tak hina dulu kini selamanya. Walaupun miskin. Sebab kemiskinan tidak berkait dengan kemuliaan. Cuma manusia ini silap menghukum. Kaya itu mulia, miskin itu hina. Allah Ta'ala hukum lain. Mulia itu dengan ketakwaan dan ketaatan. Siapa taat, maka dia duduk dalam rahmat. Maka berkatlah engkau dan maha luhurlah engkau, segala puji bagimu atas yang telah engkau pastikan. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada engkau. Semoga Allah memberi rahmat, berkat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya. Jadi bacaan doanya sama dengan bacaan kita berbahasa Arab. Kalau kita baca seperti mana tertib dan hukum-hukum Al-Quran, sunat. Tapi kalau kita baca macam biasa pun sah dah. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Kalau ikut uslub Quran, wa tawallani fi man tawallai. Dia dengung di situ. Cuma dalam doa, ra'ikan huruf, ra'ikan baris. Iaitu makhraj dia. Patu ka astaghfiruka wa atubu ilaik. Pala pula situ. Hak ni kata anastaghfiruka wa natubu ilaik. Dua-dua boleh baca belaka. Ulama senang dia. Kita ni tak tahu kahla. Siapa baca astaghfiruka wa atubu ilaik boleh jadi imam, atau dia nak baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaik pun boleh juga. Sebab apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik untuk seorang, aku memohon ampun kepada Allah segala dosa, aku kembali kepadanya. Jawab apa imam dia kata astagh? Kan tadi Allahumma hdina boleh juga. Sebab astaghfiruka wa atubu ilaik ni bukan imam saja baca, makmum baca juga. Jadi masing-masing pakai damai mutakalim, mahdah pun tak apa dah. Patut kata wa nastaghfiruka wa natubu ilaik itu hias dengan damai jamak, ganti nama jamak daripada permulaan doa. Jadi boleh belaka. Tu imam lah. Makmum memang astaghfiruka wa atubu ilaik belaka. Tu imam boleh dua wajah. Astaghfiruka wa atubu ilaik boleh juga. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Natubu maknanya kami mohon ampun. Atubu aku mohon ampun. Makmum atubu sama. Astaghfiruka wa sama. Selesai masalah ni. Wirid setelah ibadah solat. Bila selesai mendirikan ibadah solat, maka bacalah wirid-wirid seperti berikut. Wirid lepas sembahyang ni hukumnya sunat. Dia panggil sunat sembahyang. Tetapi di luar daripada sembahyang. Dia ada sunat dalam sembahyang, luar sembahyang, sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang azan iqamat dan perkara yang berkaitan. Dalam sembahyang hak kita baca dah tadi. Di luar sembahyang wirid dan doa. Dia gitu. Dah sunat dah kalau kita nak baca wirid ke mana? Sah dah sembahyang. Cuma yang sempurnanya kita ikut junjungan Nabi SAW. Nabi berzikir, Nabi berwirid, Nabi ajar kita berzikir, berwirid. Tak panjang pendek, tak pendek panjang, ikut pandang, tak sebab balas pendek panjang. Di antara wirid. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali tu, bukan 33 kali. Dia tulis tu 33 kali.
Astaghfirullahalazim. Ni jadi sesiapa yang nak sembahyang sunat atau nak keluar derah, jangan terus salam dan bangun. Itu bid'ah. Faham? Kerana Nabi berpesan hendaklah kita berwirid tiap-tiap kali lepas sembahyang. Maka berkata ulama, barang siapa yang baca astaghfirullahalazim sekurang-kurangnya baru dia bangun, maka dia telah pun melaksanakan tuntutan Rasulullah SAW, iaitu berwirid walaupun pendek. Jangan assalamualaikum bangun, Allahu akbar, salat sunat pula. Biar ada fasil dengan wirid. Jadi kita ni maksud jangan buat apa yang datang daripada Nabi. Panjang Allah. Ingat nak lari, nak kencing, nak berak, keluar daripada sembahyang, nak astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bangun. Naik bas, naik skuter, naik helikopter. Tak ada masalah. Bab ramai dia tengok bila salam terus bangun sembahyang sunat. Macam dia sibuk sangat pas sembahyang sunat, tak di mana-mana pula nenggak dekat tiang. Faham? Hanya buat kat tu. Jamak tak wirid. Jamak qomat sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nak buat jamak kedua pula, iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, iqamah sahaja. Lepas tu baru wirid. Astaghfirullah. Ingat tu orang tua-tua, orang budak-budak hak dah rasa sebut, jangan astaghfirullah. Tu orang tua-tua salah sebut astaghfirullah. Salah. Astaghfiru, aku meminta ampun. Sin ni kalau orang mengaji kalimah sin tanfis, dia panggil sin meminta ataupun sin talabiyah. Maknanya aku minta. Aku memohon, aku minta daripadamu, itu al-maghfirah. Daripada astaghfiru, atlubul maghfirah. Aku cari, aku minta, aku nak, aku pohon daripadamu keampunan. Daripada singkatan astaghfiru. Jadi biar betul. Jangan astaghfirullah. Tengok budak-budak belum bermutu. Kalau depan astaghfirullah, budak-budak. Benda tu. Merapi ke apa? Astaghfirullah. Terjumpa dengan ri mati astaghfirullah, astaghfirullah. Bila kita sebut betul, berpahala selalu dah. Bila kita sebut betul, bermanfaat. Bila sebut dah betul, tak ada manfaat. Waktu dah bukanlah kuantiti, kualiti betul. Kita dah nak sebanyak. Tak ada kualiti. Kita sebut sekali betul, Tuhan terima, pahala berlipat ganda. Alhamdulillah tamlaul mizan, Nabi kata. Sekali sebut alhamdulillah, penuh timbangan. Penuh timbangan. Ada satu dalam rancangan TV, tengah malam, 2:30 lebih, renungan hadis. Dia baca hadis ni. Dia kata alhamdulillah, Nabi SAW bersabda, alhamdulillah tamlaul mizan. Maksudnya para hadirin sekalian, kita sebut alhamdulillah sekali memenuhi dacing. Ini dacing tu. Kaya tak ketua dah. Kejut kita tengok. Rupanya dia disyaratkan gitu. Tak boleh terjemah dengan timbangan. Kena terjemah dengan dacing. Sekali sebut alhamdulillah. Sahabat riwayat tu, sahabat kata, qala Nabi berkata, lagu mana? Maqulu qauli dia, astaghfirullah. Jadi ada tulis itu, alif sin tering fa ra alif lam lam. Astaghfirullah. Biar tu lah. Adapun alhamdulillah. Dia ejen dalam matang teks Arab. Jadi kita faham astaghfirullah. Sekali dia sebut alhamdulillah, kita duduk saja kan, alhamdulillah tamlaul mizan. Nabi janji dah sepenuh timbangan. Dan kalau kita faham banyak tapi tak betul, tak ada benda. Pegang sebeh kayu kokak, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Haun dia ni. Faham nak pergi mana? Jangan bid'ah sangat. Sebut betul, sebut molek. Nak 40 juta kat pandamu, sebut molek. Faham? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak apa kan? Ini hati tak betul lah. Hati sebut sekali la ilaha illallah. Tu afdalul kalimah
afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah atau kama qala. Kalimah yang afdal yang aku sebut dan nabi-nabi aku sebelum aku sebut la ilaha illallah. Kita sebut sekali la ilaha illallah. Tak apa, biar tak sedap tu. Nah, ni 100 kali tak tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak betul lah, tak ada pahala. Bila tak ada pahala, macam mana kita syekh kita kata Allahumma ja'al sawaba ma qara'na wa ma halalna min qaulina la ilaha illallah. Ni ulama petikan. Ya Allah ikanku, kami jadikanlah pahala umpama yang kami tahlilkan tadi la ilaha illallah. Mu sebut benda ni la ilaha illallah. Pelan. Macam Vietnam baru naik patah. Nah, sebut molek. Tak ada ulama syarat katik 100. Nah, tak syarat pun. Nak tang 20,000 pun tak apa. Nah, cuma marah dia orang kampung lah 1,000. 2,000 lapar perut dia tu. Nah, sebut sekali je daripada sebut 100 kali tak betul. La ilah. Tak betul. Bila mana la ilah? Orang garuk ni. Khabar ke tuan ma lah ni kita nak cari pahala lebih. Pahala lebih mana pula? Sekarang kita baca 100 tak? Hari ni kita nak latih sahaja. Tak baca dah ayat-ayat lain, nak latih sekali dengan cara betul. Pahalanya alhamdulillah memang besar. Hadiah kepada si mati. Setuju? 1, 2, 3. La ilaha illallah. Dalam artikan isbat ketuhanan Allah Ta'ala. Boleh pahala. Hadiah kepada si mati. Waktu duit nasi tuan rumah. Faham? Saya cakap banyak. Nah. Dan la. Waktu duit nasi. Tak nak guna sekatan. Rugi balik sekatan setengah. Nah. Apa 150 sekatan. La duit. Nah. Sebut betul. Banyak lebih afdal. Sikit sudah memadai. Nah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, sekurang-kurangnya 3 kali. Lepas tu syara'ah bawa. Dah Abah ikut imam lah, sama-sama dengan dia. Dah kita ada 3 nak ambil anak tuition apa semua dah. Nah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Abah lari. Tak wajib tunggu dengan imam. Tak wajib berdoa dengan imam. Nah. Cuma afdal saja imam bangun baru kita bangun. Nah, itu masalah afdal. Baik, itu astaghfirullahalazim. Bala pula al-hayyul qayyum, al-hayya qayyuma pula. Ada buang masa ni. Nah, ni kata al-hayyul qayyum. Ni kata tak tahu al-hayya qayyuma. Dua-dua bodoh belaka. Yang betul, dua-dua betul. Pasal ulama jawab, dua-dua betul. Faham? Bala hak benda-benda gini. Pergi belajar orang. Lah kita tak sampai tahap, tak erti, pergi belajar. Boleh baca belaka dua-dua. Al-hayyul qayyum dia kata tak betul. Pasal apa? Ni depan tu jadi badak, depan tu jadi sifat. Nah, sifat dia nak nasab. Astaghfirullah al-azima. Maka al-hayya qayyuma. Sebab depan tu Allah al-azima. Nah, betul waktu setu. Boleh juga baca al-hayyul qayyum. Jadi sifat bagi apa mana? Jadi mubtada, jadi khabar bagi mubtada yang dihazafkan dia. Faham? Huwal hayyul qayyum. Ni dari segi ilmu nahwu. Dua-dua boleh baca. Faham? Tak sah kita ta'assub. Faham? Al hayyul qayyum boleh baca, al hayya qayyuma boleh baca. Sama-sama dah terang. Dulu duk balak. Dalam apa tengok kitab-kitab ulama besar-besar susah masalah. Ulama jawab di antaranya Syarah Al-Azkar An-Nawawi, dua-dua i'rab sah belaka. Sama kita. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kurang-kurang sekali. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Bukan 33 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, ajirna, lepaskan kami
selamatkan kami daripada api neraka. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Fatihah. Amin. Baca sunat pula baca ayat wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan sunat pula baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. Baca dengan waqaf adalah afdal. Jadi setengah tu imam dia baca pendek wirid, setengah tu imam baca panjang, setengah tu imam panjang lagi sampai kat setengah jam. Jagoannya kira hak mana betul. Dia nak pasang lagi. Takut tak faham. Betul semua. Faham? Tak imam masjid. Tak kira masjid kecil, masjid buruk, masjid besar, masjid kista. Itulah ke. Faham? Tetapi tidaklah Nabi SAW baca semua tu. Hak panjang tu. Dalam hadis Nabi baca pada hari-hari yang berlainan. Ada hari ni Nabi baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dengan Allahumma antas salam saja. Ada hadis yang Nabi baca Astaghfirullah sahaja. Ada hadis yang Nabi baca ayat kursi dengan Allahumma antas salam. Ada hadis yang lain pula Nabi kata bacalah tasbih 33 kali dan seumpamanya. Jadi ada orang dia baca semua yang dalam hadis tu dia buat dalam satu wirid. Faham? Jadi panjang wirid ni. Jadi orang yang ambil pendek-pendek pun beramal dengan hadis juga. Hak anu secara kumpul. Lepas tu kita dengar lain-lain. Ada tak imam mula dengan astaghfirullah, ada tak imam mula dengan la ilaha illallah. Betul belaka. Tak usah susah. Tak ada orang pun yang Tuhan akan maknanya tak beri ke dia pahala. Nampak? Kita nak baca wirid lain daripada tu imam pun tak apa. Habis itu kita ratik dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Jangan sembang dah. Cuma bila imam dia ketua majlis, bila dia baca kuat sikit kerana nak mengajar makmum, kita tak sah kuat lah kalau lain daripada dia. Jadi imam baca la ilaha illallah, kita bahas ayat kursi, dia peling kali tu imam. Jadi majlis kita pula lagi kita pala orang yang tak sama wirid kita dibuat pelang pula, tak mengganggu majlis kita. Macam ni kuliah mengajar, ada orang yang tak mau dengar mengajar pasal dia pandai dah. Dia nak wirid, dia nak zikir, dia ambil zikir, dia duduk jauh pada orang, belakang surat jauh pada orang. Ni duduk tengah orang kat dengar, ni duduk zikir, subhanallah. Orang duduk dengar, jadi bengong pula. Faham? Majlis orang ni. Kita pergi majlis orang ni ra'i. Kita nak baca Quran, padahal Quran tu mulia. Pergi luar-luar tu sikit, belakang-belakang, jauh sikit baca Quran. Pelahang baca Quran, ganggu majlis pula. Benda baik pun tak punya cara, jadi jahat. Jadi fitnah. Jadi sebarang wirid yang ada dalam hadis datang kepada kita, itulah zikir dan wirid yang paling afdal. Kerana ulama-ulama ijma' sepakat mengatakan zikir-zikir Nabi yang paling afdal. Kemudian zikir para sahabat. Ada juga sahabat amal, dalam hadis tak ada amal. Sahabat tambah, tak apa. Ada zikir ulama saja. Boleh baca belaka. Ada zikir tok guru kita ni dia buat, tok guru tarekat apa semua. Boleh amal belaka. Tapi yang paling afdal, nampak, ma warada ilaina minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang datang kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam paling afdal. Jangan orang kata, ada orang kata dia kata wirid dia molek, wirid dia lebih tinggi lagi martabat. Sebab apa? Ni wirid hebat, martabat tinggi. Sebab apa? Wirid tarekat ni, dah tu wirid orang baca lepas raya tu martabat rendah. Bodoh cakap itu. Ni orang wirid lepas maya ni, ya Allah ma'antas salam, astagfirullah, ni wirid siapa? Wirid Rasulullah. Datang daripada hadis-hadis yang sahih, tak boleh tikan. Ada pula rendah hak Rasulullah, lebih pada hak guru pula dah. Tu kata jahil ni kalau ni. Jahil ingat.
Dia nak pelik pada orang. Doa nak pelik-pelik. Wirid nak pelik-pelik, nak bunyi pelik, nak lapak hebat. Itu semua tu riak, wujud sama'ah berlaku. Faham? Minta doa, minta wirid, tujuan tak ada. Nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Nak dekat diri pada Allah Ta'ala. Ni wirid hal pas bayang, wirid hal Nabi ajar dalam hadis-hadis. Baca petang, baca malam, baca nak tidur, jangan akan nak baca. Nah. Dia kata kita amal 70,000 kali sebut. Nampak? Lepas mayat subuh 6 tahun dah saya amal. Oh, hebat. 7 jam dia amal. Tok Guru kata kalau gelong ke gelas, coh lah. Waduh. 7 tahun dah duduk beramal. Baik mu ambil tukur kapuk bahar, coh dulu. Nah, tak payah tunggu 7 tahun. Nah, jadi tidak nak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sebutlah apa saja. Nah, semuanya wirid-wirid itu bagus molek belaka. Nah, yang hukum rendah tinggi, rapat dekat jauh dah, ataupun sederhana, ataupun macam mana tinggi balasan Allah Ta'ala. Nah, jangan kita berasa lebih dengan amalan kita. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illahu wallahu a'lam. Itu bertiga tu kita ada banyak soalan. Soalan yang pertama, si A datang ke surau dan imam telah pun mulakan salat, tapi si A dalam keadaan tidak berwudu. Soalannya, adakah si A masih disunatkan basuh 3 kali anggota wudu atau 1 kali saja untuk utamakan solat berjamaah? Tolong jelaskan. Baik. Orang semayang dah berjamaah, dia ni baru nak ambil wudu. Jadi bila nak ambil orang semayang jemaah dah, nak ambil wudu ni, adakah ambil 3 kali juga? Nampak? Ke ambil sekali padang dah? Nah, jawabnya ambil 3 kali juga. Kata menurut setengah ulama, ambil 3 kali juga. Melainkan apabila waktu semayang telah sempit. Nah, waktu tu sempit dah, atau imam nak memberi salam. Nah, imam saya akhir, maka kita ambil sekali saja. Nak dapat fadilat berjemaah. Nah, lewat dah. Tapi kalau kita orang baru ke semayang, baru rakaat pertama, kita ambil 3 kali juga. Macam biasa. Kerana 3 kali itu juga tetap merupakan sunnah yang sangat dituntut. Sunat muakkad. Melainkan imam itu sudah nak salam, sudah tahiyat akhir. Jadi kita tahiyat akhir, cepat ambil sekali, basuh muka sekali, tangan sekali. Hukumnya sunat sekali dah pula. Tapi bila waktu nak habis, kalau kita ambil 3 kali habis waktu, ambil sekali dan dalam waktu, maka wajib ambil sekali, kata setengah ulama. Nah, sesat masalah yang pertama. Soalan yang kedua, saya ditegur oleh seorang ustaz mengenai azan. Ustaz tu kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tak boleh panjang, mesti kena ikut tajwid Quran. Mat arid li sukun. Sedangkan azan dalam TV saya kira lebih 15 harakat. Kenapa tak ada ulama tegur pun? Kalau ada hadis mengenai perkara ini, tolong jelaskan. Baik. Dia kata, ustaz ni tegur, dia kata hayya 'alas salah, mat arid li sukun, dia kata. Nah, hayya 'alal falah. Nah, ma'arid di sukun. Ma'arid ni panggil. Ma'arid di sukun. Berapa harakat paling panjang? 5. 6 harakat. 6 harakat, 3 alif sahaja. Dia kata bang dalam TV 15 harakat. Nah, betul ke 15 harakat? Nah, harakat ni payah nak bilang. Dia tak kira dengan harakat kita. Harakat ni di sini dia tidak statik harakat ni. Harakat ni di atas bacaan depan. Nampak? Jadi jawabnya, dalam masalah menyebut kalimah azan, dia tidaklah sama dengan hukum tajwid di dalam Al-Quran. Dia kita cuma wajib meraihkan akan makhraj, baris dan hurufnya.
yang lain-lain itu tidak sama dengan Quran. Sunat kita ikut tertib tajwid Al-Quran. Umpamanya asyhadu anna Muhammadar, asyhadu an dengung situ. Tapi kalau kita bang tak ada dengung sah lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Pasal dia bukan Quran. Begitu juga dengan mat dan seumpamanya. Cuma huruf mat sekurang-kurangnya kena baca satu alif. Dua harakat. Kalau Quran kata kena baca 5 harakat, dalam bang kita baca 2 harakat, sah dah. Ini segi syariat. Cuma setengah ulama kata janganlah mat itu sampai kepada lebih daripada 7 alif. Lebih daripada 14 harakat. Jadi kalau salah tu dalam TV, mungkin tersalah sungguh. Jadi benda tu boleh dimaaf. Benda-benda lagu tu. Kemudian dia kata kalau ulama ada tegur, benda lagu ni dia gini, hak aulanya tegur hak lain dulu. Kita duduk kira harakat-harakat dia tu betul. Nak membaikkan keadaan. Tapi banyak lagi dalam TV benda-benda yang haram. Benda yang haram dengan ijma'. Benda yang jelas mungkar dan maksiat. Hak tu ulama kena tegur dulu. Soalan seterusnya. Jangan. Saya nak puasa sunat, boleh tak tiap-tiap bulan? Ke berapa hari yang boleh puasa tiap-tiap bulan? Dan ditentukan hari atau hari bulan. Misalnya hari Isnin kami Jumaat dan hari-hari yang lain. Saya harap jelaskan masalah ini. Baik. Nak puasa tiap-tiap bulan boleh? Tiap-tiap bulan berpuasa. Boleh berpuasa. Sunat kita berpuasa tiap-tiap bulan. Wajib berpuasa sebulan sekali saja dalam setahun. Tapi jangan puasa tiap-tiap hari. Kerana kita itu sudah lebih daripada Nabi-Nabi. Nabi marah kita lebih daripada Nabi Daud alaihissalam. Nabi kata kalau mu nak sama dengan Nabi Daud sudah. Iaitu 15 hari selama sebulan. Atas sebulan 15 hari puasa. Jangan puasa 18 hari sebulan, 20 hari sebulan. Kerana Nabi Daud puasa selang sehari. Maksudnya sebulan 15 hari. Jangan lebih daripada itu. Nabi tak suka. Jadi 15 paling banyak. Selang sehari boleh juga dipanggil puasa Nabi Daud. Kita nak kurang daripada Nabi Isnin Khamis, tak ada masalah. Sebulan tu ada 8 kali 4 kali Isnin Khamis. Bermakna 8 hari kita dapat. Minggu ni 2 hari, minggu depan 2 hari, minggu 2 hari, minggu keempat 2 hari. Kadang-kadang minggu tu ada 5. Boleh juga kita puasa pada hari bulan-bulan. Hari bulan-bulan. Kalau bulan bujur, bulan lepet, bulan sabit, tak puasa dah. Bulan-bulan dia panggil. Bulan macam dijaga tu, bulan. Dia panggil puasa samubri. Puasa hari cerah, hari purnama. Sunat juga puasa bila bulan mengambang. 14, 15, 13, 14, 15. Faham? 13, 14 tu bulat gatal, 15 bulat hawa-hawa nak gatal. Puasa kerana bulan dia panggil puasa bid, puasa cerah dia panggil. Malam tu cerah. Memang bulan ni cerah mata depan. Tak sunat puasa kerana dacing, tak ada lah tu. Sunat puasa kerana bulan. Boleh juga lagu tu. Ataupun puasa hari Khamis dan Jumaat atau Jumaat dan Sabtu. Jangan Sabtu saja atau Khamis saja. Comel lah tu. Soalan seterusnya. Hukum membantu atau memangkah puak yang tak menegakkan hukum Allah, tak nak menegakkan hukum Allah. Hukum membantu ni pak ni, menegakkan hukum Allah adalah satu kewajipan pilihan raya bagi tujuan tersebut. Berbagai cara digunakan masuk sogokkan duit, kebajikan yang dibuat dengan tujuan meraih undi, harap dapat diterangkan. Hukum membantu atau memangkah puak yang tak nak menegakkan hukum Allah telah pun dijawab oleh ulama-ulama. Di antaranya Dr. Yusuf Qaradawi telah pun memfatwakan bahawa haram bagi umat Islam menolak memberi sokongan atau undi kepada golongan-golongan sekular, iaitu mereka yang tidak mahu menjadikan undang-undang negara itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu haram. Begitu juga
Almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, telah pun fatwa dalam kitabnya Beberapa Mutiara Yang Indah. Fatwa ini diterbitkan di negeri Mekah setelah seorang daripada jemaah haji Malaysia pergi bertanya di sana. Dia kata, wahai Tuan Mufti, kami di Malaysia ini ada beberapa parti. Ada parti kebangsaan, ada parti Islam, ada parti itu, parti ini. Apakah mana yang wajib kami memberi undi? Maka jawab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, maka wajib memberi undi kepada parti Islam. Nampak? Tetapi kalau sama-sama parti Islam belaka, maka ikut suka nak undi mana-mana pun. Faham? Tak ada masalah. Dah? Mengambil duit daripada pihak yang tak nak pada hukum Allah, tapi yang mengambil kata kita pangkah parti yang memperjuangkan Islam. Ambil duit. Dah duit apa ambil? Duit saja-saja beri gitu. Duit yang saja-saja beri gitu hendaklah dikembalikan kepada perjuangan umat Islam. Kita makanlah daripada duit orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wala ta'kulu illa ta'amal muttaqin. Jangan kamu makan melainkan duit orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi duit-duit lagu tu berikan pada sumbangan tabung-tabung jihad. Membiarkan anak pasang bendera parti yang tak mau hukum Allah. Biar anak kerja dengan mereka dengan asal kalau tak ikut akan dicop dan sukar untuk mendapat kerja. Ini jangan percaya benda dalam lagu ni. Kerana apa? Allah Ta'ala lah yang menjamin masa depan kita. Makhluk tak boleh menjamin masa depan. Allah boleh ubah, boleh berlaku macam-macam hal. Negara Amerika, bukan Terengganu, bukan Malaysia, Amerika ni cukup pakar dengan bidang ekonominya. Sekarang merudum jatuh, tunggu nak bankruptcy je. Tunggu nak muflis. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala punya kerja. Sambung sangat dah kita. Tak mungkin kelah Amerika. Lupa diri, lupa Tuhan, lupa segala-galanya. Amerika yang begitu hebat, nak terguling jatuh, nak terlingkup dah. Allah Ta'ala belaka. Jangan bimbang. Kita buat perkara yang baik, Allah Ta'ala jamin rezeki anak kita. Tuan kata anak kita, Tok Cia 3 langit atas air tu, Tuhan jamin rezeki dia. Faham? Kata-kata biarlah mereka kempen untuk mereka bagi tujuan duit. Takkan takkah ini termasuk dalam rengan-rengan? Takkah ini masuk dalam rengan-rengan agama? Atau merengankan hukum Allah? Atau menghalalkan yang halal? Dan menghalalkan yang haram? Harap dapat terangkan. Jadi soalan lagu ni kita jawab sama-sama dah. Benda-benda lagu ni tak payah tanya pun tak apa. Dalam kuliah ni kita terang sama. Mana-mana kuliah pun kita selit sama masalah kepentingan memahami tentang siasat Islam ni. Sebab tu kita tak mengajar bab politik. Kita ngajar kita fiqh, kita tauhid, kita fardu ain. Cuma kita selit kesedaran tentang siasat. Kerana siasat tidak ada lari keluar daripada Islam. Islam cukup lengkap. Cuma tak jadikan topik siasat sebagai kuliah. Siang budak-budak nak belajar. Kita duduk cerita politik awal apa kaki dan juga dia. Jadi tiap-tiap kuliah, walaupun kuliah tu kuliah soal jawab agama dan sebagainya, kuliah fardu ain, kuliah tayammum pun kita selit juga masalah ni. Jadi kita faham tak, dalam perjuangan tak boleh kita bertolong-tolong kalau perkara itu dalam nak melawan Islam. Tapi kalau tolong perkara yang bukan melawan Islam, tak ada masalah. Dia minta tolong buat garah kereta, kita buat garah kereta, tak ada masalah waktu. Kerana buat garah kereta tak salah pun. Itu contoh. Baik, soalan seterusnya. Apakah iktikad pada mereka yang mengatakan kami yang jaga anak-anak tuan semua sejak dari dalam kandungan lagi hingga jadi orang yang akan menjadi pengganti kami nanti? Apakah dengan situasi sekarang dikatakan tuah derhaka dan akan terjebak memutarbelikkannya? Taming Sari tiada dengan tuah, Maharaja pula murka. Dia pula ni. Ni kita tak faham soalan ni. Siapa yang berkata kami yang jaga anak-anak tuan sejak dari dalam kandungan sampai kepada boleh menjadi pengganti kami nanti? Ayat siapa ni? Jadi tolong tanya sekali lagi. Kita nak jawab pun tak boleh nak jawab. Umum sangat ni. Benda masalah. Sebutlah siapa dia yang kata, golongan mana yang kata, siapa yang menerima perkataan, siapa yang dengar. Jadi kita salah jawab. Tetapi sekarang ini tak ada masalah derhaka apa-apa, tak ada masalah. Benda masalah kesilapan teknikal sahaja. Silap teknikal. Tak ada derhaka, tak ada apa. Jadi sultan yang orang duk kata ni pun, dia pun punya diri, tak marah-marah sikit, tak ada masalah dia. Soal khabar je dia cocok nak mau. Kalau derhaka sultan lama dah. Tak ada derhaka, bukan derhaka. Silap teknikal.
Salah faham. Nah, salah faham. Dia manusia, tinggi mana martabat dia ada salah faham. Nabi sendiri dia ada salah. Yang tak ada salah, Allah Ta'ala. Dia tak ada salah. Nah, tak ada derhaka. Kalau derhaka, sultan panggil dah waktu di istana. Buang daerah dan sebagainya. Tak derhaka, bukan derhaka. Nah, sultan pun tahu. Sultan cerdik. Sultan Perak ni dia cerdik juga. Nah, sebab tu dia tak termakan juga dengan surat khabar. Nah, sebab derhaka pasal lain. Dia ngamuk lama dah. Nah, cuma orang daripada luar suruh gunakan perkataan derhaka. Nah, supaya derhaka ini menjadi diterima oleh rakyat, memang berlaku sungguh. Padahal tak berlaku apa-apa pun. Nah, baik, soalan seterusnya. Makmum baru datang dalam solat, seorang diri, adakah dia perlu duduk di tengah, di tepi? Sedangkan sah hadapan sudah penuh. Kalau duduk di sah kedua, seorang diri, apakah paling maafnya diterima? Mengenai pula kedudukan jika ada mari dua orang. Dia kata. Seorang, dia ni nak mari semayang jemaah, dia mari lewat. Penuh dosa. Nak masuk tak boleh. Dia ingat kalau kita mari, sah tu ada kosong, kita masuk. Kalau longgar. Longgar masuk. Sunat orang yang bila orang dah masuk, kita buka-buka sikit. Jangan kekek-kekek. Nak masuknya, buka kekek. Jangan boleh masuk. Tapi tak ada dah, kemas-kemis dah, belaga baru dah, masuk ke mana? Maka jangan semayang seorang diri. Nabi larang. Tapi sah semayang seorang diri. Perbuatan ni makruh. Caranya, angkat takbir, lepas takbir, cuit orang depan, orang yang kena cuit, sunat undur ke belakang. Gitu caranya. Bila orang ni undur ke belakang, jadi dua. Dua dipanggil sah. Sekurang-kurang sah, dua orang. Saya sah salah. Semayang seorang belakang dapat pahala berjemaah, tetapi kurang kerana melakukan kesalahan. Dia gitu, bukan dapat pahala berjemaah. Dapat tapi tak sempurna. Sebab Nabi pesan dah. Tak berulu. Ombok tu apa dia. Sebab itulah ulama kata nak cuit, kita anggarkan orang yang dia reti dalam masalah ini. Sebab ramai orang tak faham. Cuit-cuit memang dia tunggu biar kolok lagi. Natang ni cuit aku ni lapuk ibahan putih. Main kaca tengah semayang. Dia tak tahu kahla. Sebab tu anggar-anggar orang yang dia reti. Anggar dia reti. Kena pandai-pandai agak. Bukan lama-lama reti ni. Ramai tak reti. Berkocok hanya situ lagi. Adakah kanak-kanak mayis belum yang memayis belum khatan boleh berada dalam sah bersama orang-orang dewasa? Harap terangkan dengan jelas. Baik. Dia gini, sah orang dewasa ni sah budak-budak yang telah balik. Dia tak nak kait dengan khatan, dia kait dengan balik. Kalau tak khatan sekalipun, dia boleh duduk sah orang tua. Jarak dia balik. Tu bila ada khatan lagi, tak apa duduk depan. Umpama sebab dia tak kait dengan khatan, dengan khitan tak. Dia berkait dengan balik. Martabat orang tua, orang balik suku. Martabat budak-budak belakang. Walaupun dia memayis. Tak memayis ini tidak dikira ada di dalam sah. Wujuduhu kalau ada macam tak ada. Budak tak mayis ni, budak 4 tahun, budak 3 tahun dia kira tak ada. Sebab tu budak gitu tak boleh bawa dalam sejid surat, melainkan kita kena pegang. Pasal tu tak tahu kahla. Orang rokok dia naik ke belakang, orang sujud berjerit kepala. Dah budak-budak. Bawa lah yang memayis yang telah reti. Jadi tak kait dengan sunat, dia kait dengan umur. Balik walaupun cek baru 9 tahun duduk depan. Tak balik lagi walaupun 14 tahun duduk di belakang. 15 dikira telah balik. Tak sunat lagi duduk di depan walaupun umur 93 tahun. Faham? Soalan seterusnya. Masalah ini masalah mak saudara tunang saya. Bukan masalah dia. Masalah mak saudara tunang dia pula jauh banyak. Pada suatu hari tunang saya terliur hendak makan daging masak pedas. Maka keesokan harinya saya beli 2 kilo daging di pasar besar, pasar Bukit Besar. Tunang dia terliur. Dah ngandung ni terliur dah. Pelik mainan ni. Semasa saya sampai rumah tunang saya hantar daging, tunang saya terpaksa bertolak ke Pulau Pinang pula, kerana ada urusan dengan kakak dia di sana pula. Tadi suruh nak beli daging. Meretahnya tak ada nikah ni meretah dah ni.
Nak jaga jenis lagu ni. Kalau tunang suruh tu, suruh ni, suruh tu, jaga. Kalau nikah memang tak hari suruh ada lelaki. Tunang saya bagikan daging tu pada mak saudara dia. Suruh masak semua. Kerana dia tak sempat masak daging tersebut. Pasal nak pergi Pulau Pinang kan. Sejam ni. Jadi daging yang dia atas tu suruh mak dia masak. Mak saudara masak. Mak saudara suruh saya mari esok untuk makan daging. Mak saudara dia kata ke budak ni, tanya ni, mari esok makan antek daging ni. Pak lijah mu ni atas ni, suruh ni. Tak ada nak masak ni, suruh aku masak. Tapi yang saya pelik, daging yang saya beli tu hanya separuh saja yang mak saudara dia masak. Yang lebih lagi mak saudara dia simpan dulu. Sedangkan suami mak saudara dan tunang saya suruh masak semua. Salah saya, adakah betul tindakan mak saudara tunang saya itu la ilaha illallah? Kita nak tanya benda. Jadi tunang dia pergi ke mak saudara suruh masak semua lah. Nah, pak makan. Jadi mak saudara dia potong separuh. Jadi sekilo je lah buat makan. Lepas tu betul kejap ni. Padahal tunang dia pesan suruh masak 2 kilo. Mak saudara dia pergi masak sekilo sahaja. Jawab dia, mungkin tanya mak saudara tunang. Wah, apa? Aku nak jawab lagu mana? Sebab apa dia jawab sikit dia buat lagu tu? Mungkin sebab dia tak ada puyuk cek. Mungkin nak suruh waktu taruh balik juga. Nak suruh makan juga sikit. Nah, mungkin kerana tak ada orang ramai nak makan. Jadi dah habis. Esok pula sekali lagi. Jadi kebanyak kemungkinan. Sakit saya. Apa hukumnya seorang yang melabur dalam skim di mana kita keluarkan sejumlah wang, contoh 2,500, dan kita akan dapat sebuah penapis air yang berharga sekitar RM150. Setiap bulan kita dijanjikan dapat pulangan sekitar 400 bulan. Skim ini lebih mirip pada skim cepat kaya, kerana bila kita jadi ahli, kita digerakkan mencari sekurangnya 5 orang di bawah kita, dan orang di bawah kita taklah juga mendapatkan sekurangnya 5 orang juga, dan seterusnya. Saya dipahamkan yang skim ini digunakan oleh pihak Yahudi laknatullah. Tolong jelaskan. Dia ginilah, kau sama-sama dah. Kalau menjanjikan pulangan yang tetap untung seperti 400 bulan, 1000 bulan, itu semua tu tidak betul belaka. Kerana perkongsian saham perniagaan, dia tidak ada keuntungan yang sama pada tiap-tiap bulan. Bulan ni 600, bulan depan 400,500, bulan depan 700, bulan ni 100 lebih, bulan depan tak tahu kata rugi. Itu panggil saham. Faham? Dia naik turun, perniagaan naik turun. Kalau 400 sama, tu bukan berniaga lagu tu. Bukan berniaga. Apa hukum kita mengadakan majlis kenduri kahwin anak kita, baik laki-laki dan perempuan, kita pergi ambil duit orang yang datang? Jawabnya haram. Ambil duit orang masa kenduri haram. Yang boleh orang beri hadiah, kita pun terima. Tu boleh. Ni orang mari makan, kita pergi ketek duit orang, ambil. Haram kan? Dah soalan ni kita pergi ambil duit orang mari. Haram duit orang. Orang mari, dia ambil duit. Mana boleh? Ni orang beri, dia nak balik dia pun duit RM10 salam. Boleh terima? Boleh terima. Dah yang ustaz kata dia tu tak boleh. Tak boleh tu kita gini nak duit orang buat kenduri. Sebab tu dia buat kenduri bukan nak jual, bukan nak pitak balik hadiah, bukan nak timbal balik, bukan nak cari untung. Auling wala bisyatin. Nabi kata buat kenduri lah, walaupun seekor kambing yang kecil, tak ada khubah, tak ada lembu, tak ada zirafah, kambing kecil. Kambing kecil Nabi buat misal. Buatlah. Bagi orang yang mampu kambing, tak mampu kambing ayam seekor. Buatlah. Aulim, perintah, buat. Apa tujuannya? Di antaranya nak menyatakan tanda syukur. Di antaranya nak menyata beri iklan bahawasanya anak kita telah pun ada suami. Orang lain yang masuk Minang lah. Lagi pula adat manusia, mereka bila satu berita benda berlaku benda yang baik, mereka bersuka, mereka buat jamuan. Itu adat mana-mana orang pun. Mongolia ke apa memang orang buat gitu. Nikah benda yang baik lah, seronok. Orang pun jamu. Jadi hak Nabi kata suruh buat ni tepat dah dengan apa benda ni, fitrah manusia. Tak ada orang pun negeri yang bila dia buat jamu kerana perceraian. Tak ada. Esok pergi rumah kurang boleh lembur. Nampak apa? Cerah orang kemarin. Cerah takkan orang tu orang berduka cita. Jadi jangan niat nak. Dah beri tu siapa suruh? Nabi suruh. Bila Nabi suruh, Nabi kata tahadau tahabu. Tahadau tahabu. Sama salinglah mengunjukkan pemberian sesama kita. Salinglah beri hadiah. Nabi tak kata kat majlis kahwin, kat mana-mana, kat surga, kat darabah. Saling memberi hadiah. Dia hadiah ni, ni beri gini, ni beri gini, ni beri gini.
Akibatnya tahabu, kamu akan jadi saling berkasih sayang. Jadi ulama kata sebab tu boleh kita pergi majlis-majlis apa, dia beri hadiah ke tuan rumah, boleh, tak ada masalah. Atas perintah yang umum. Tuan rumah ni jangan duk kira dengan tukang ni meleh. Kalau speaker untung banyak ni. Kalau tambah speaker lagi untung banyak ni. Nak siapa ada bagi kecing lah kain tuan rumah. Ada apa pasal tu 3 orang duduk makan nasi mesti lah ke 3 orang. Seorang 50 dah, kalau kita pergi kecing 3 orang ni lari dah hilang 150. Ada kecing lah kain tuan rumah buat tu. Ada tu tambah lagu tu. Tak apa, tak ada masalah. Nak ambil tak apa, nak ambil tak apa. Cuma ulama kata kalau tak ambil hadiah orang ni membawa kepada jadi berhati-hati orang yang memberi, maka wajib pada ketika itu kata Imam Ghazali menerima. Ada disebut dalam kitab kitab Al-Bidayah Imam Ghazali. Siapa tak dia akan wajib Melayu, potong wajib Melayu nak berwiti. Tapi orang beri tak boleh kata. Jangan kata tuan rumah tu nak witi tu, terima. Tak boleh. Dalam hati mana tahu. Dah segi buruk sikit orang. Atas jalan hadiah boleh terima. Tapi orang tak mau terima, tak ada masalah. Dia nak beri makan saja. Tak ada masalah. Sebab nampak ni. Cuma kalau orang salam, orang yang jenis, orang beri duit belaka, tapi ada seorang dua tu dia tak beri duit, kita tuan rumah saya kata apa? Kalau kita gini, ni tak beri duit, jadi batal pahala kita. Nampak kita nak duit. Jadi tak ada berkat majlis. Orang lain beri dah duit 10, tangan orang tu tangan saja. Kita pergi kata pula, mamak tu ke kita bini kan atas katil. Mamak tu takut semua dak beri sekapeng kata. Mana padahal jabir boleh fiti. Kau seorang dua tak beri. Jadi upak pula. Padahal bukan wajib pun beri hadiah. Orang nak beri tak mau beri sudah. Orang puan bagus dia. Dia tak cara hadapan-hadapan. Lelaki duduk tunggu fiti tengok. Orang puan tak duduk dapur. Baku bawang tu tak salam. Temuna tu. Baku dia fiti. Nak pergi berak mak, bawa dengan aku. Berat nana apa. Seorang pengerusi JKK. Mana apa ni? Soalan gitu. Perangai jahat, suka gaduh dengan orang. Ianya melantik dirinya sendiri jadi imam. Tapi apa yang nak buat? Semua orang kampung tak berani lawan. Pambuh gagah benar. Dengannya. Ini kan pula hendak buang daripada jadi imam, nak lawan semua orang kampung, takutlah ke dia. Pada tahun 2000 pejabat agama datang untuk melantik imam yang lain atas permintaan orang kampung. Dia tetap lawan juga. Kerana ianya juga seorang guru silat. Pandai berlawan. Tonija. Apakah hukumnya saya semayang? Ni habis ini. Apa hukumnya saya semayang di tempat lain? Apakah hukum jika saya semayang di tempat lain boleh menyebabkan makmum tak cukup 40 orang? Ini kerana orang lain pun semayang di tempat yang lain juga. Baik, kalau kita ni lari jadi tak cukup jemaah nak buat jemaah, maka haram kita lari. Dengan syarat imam itu orang yang sah kita buat imam. Tapi kalau imam tu tak sah, memang kita kena lari dah lah. Imam yang tak sah buat imam. Tapi kalau imam itu buat perkara fasik, imam itu masih lagi sah sembahyang. Dan kalau kita ni lari, orang masih lagi cukup qiyam jemaat, boleh lari sunat abah dengan imam yang baik budinya. Tapi kalau kita lari, imam fasik sekalipun, jadi orang lain dengan sebab kita lari tak boleh nak diri jemaat dengan sebab kita seorang, perbuatan itu tidak dibenarkan syarak. Faham? Soalan seterusnya. Saya berkenalan dengan seorang awet yang sudah jeng. Jeng mana? Jeng. Mo tanya ni Mo ni pelik-pelik tak Mo tanya. Ada soalan dia ni, tulisan macam tulisan dia ni. Jeng ni maknanya hak liar lah, budak liar, gadis liar lah. Jeng kita kan faham zina pula. Mana budak liar mu berahi jalan, berahi rempik apa semua. Tak alik rumah. Saya bukan berkenalan, saya saja
Tapi saya ada gak dakwah dia suruh molek. Bagus lah. Ni bagus. Boleh dipuji. Nak agak awak pakai serban di dakwah tak boleh. Nak takkan pakai serban nak pergi kat pusat jelek. Jadi serban pula jelek. Saya langsung tak ada hati kat dia. Gitu sama mula-mula. Cuma saya siang ke dia, takut dia jadi koha punah bila-bila. Bagus budak ni. Mak Nepik ni bagus. Alhamdulillah dia terima gak dakwah saya. Dia terima dakwah saya. Lama kelamaan dia kenang kat saya pula. Dia kata dah. Dia memang dah. Dakwah-dakwah pun atas nama alasan dakwah itu mungkehir juga tu. Kalau dakwah semua tak kenang. Ada juga kena. Mujurmu kalau aku parok lagi. Tapi saya dah ada seorang lagi. Parok ni. Boleh tahan juga ni dakwah-dakwah ada dah orang. Dia mendesak saya agar terima dia. Jadi dia kata dia ada girlfriend dah. Ayah dakwah awak suruh jadi molek je. Dia ugut saya. Kalau saya tak mau terima dia, dia nak jadi geng pula. Saya pun jadi serba salah. Adakah cara saya dakwah ini tak kena cara? Boleh kita berkenalan dengan awet dengan tujuan nak dakwah ke jalan yang benar? Baik. Jadi budak puan ni, budak yang macam kita tengok ramai lah, dengan seluar ketak, dengan pusat jelek, dengan rambut tebuan, dengan rambut kuning. Dengan punggung-puing, dengan pakai baju pukat saja, dengan tak tahu ke haid nifas, tak tahu ke semayang, gi mari. Jadi memang boleh pahala besar lah siapa-siapa yang dakwah. Dakwah ni bukan makna pakai serban. Dakwah ni makna kita ajak dia buat benda baik, jadi molek. Jadi bagus siapa-siapa pun. Orang-orang hak jenis serban jubah jenis pendakwah hak sebenar ni tidak mendekati golongan seperti ni. Jadi boleh berkenalan. Gigi dekat tanya apa khabar, duduk duana apa semua, terpanggil berkenalan. Bukan berkenalan dengan makna main sosek-sosek. Duduk tapi tujuan nak dakwah. Walaupun dia mendedahkan aurat pada ketika itu. Dalilnya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, menegur perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Nabi tegur selalu pada depan Nabi. Begitu juga Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala pernah masuk ke kelab-kelab malam di Kahirah. Masa itu hebat kelab malam, penari-penari jelek dan sebagainya, minum arak, perempuan-perempuan zina. Jadi Hasan Al-Banna pergi kepada seorang perempuan dan suruh dia untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Dia kata bukanlah Allah Ta'ala cipta puan ini untuk menjadi seperti ini, tapi dengan sebaik-baik ciptaan menjadi hamba Allah yang soleh. Jadi itu dia antara dakwah. Jadi boleh kita mendekati perempuan-perempuan gini. Tak kira lah dia duduk bawah pokok ru ke, duduk dalam bolong air ke, boleh pergi. Tapi kita kena kebar sikit. Jangan kita gogek-gogek. Nampak? Kita gogek-gogek. Biar aku nak dakwah je kali. Nampak punggung puing ni. Dia pergi tetek. Dadang kita getek. Faham tak? Punah jahanam. Takut punah kot tu. Kita nak dakwah je, kita jadi pasal lain. Jadi biar kemat. Jadi setakat tu lah dibenarkan. Jangan ambil kesempatan lah pula. Jangan ambil kesempatan. Kemudian hak masalah pilihan ni dia kata, dia ada dah orang puan. Jadi tak ada masalah. Puan ni dari mana? Tak mesti tunang dia. Tak mesti tunang. Kalau tunang pun boleh putus. Pasal ni nak batu dia. Dia budak-budak lelaki tu dia tak boh ke hak baru ni. Dia nak hak lama juga. Pasal hak ni kurang comel. Kalau orang muda-muda. Tapi di segi maknanya dia nak berubah ini, ada satu jihad sebenarnya di dalam Islam. Kita bersusah payah habis biti tak apa. Walaupun kita seorang ni, kita tuju budak puan ni, semek ni seorang ni. Kita habis biti nak suruh jadi molek. Dia tak jadi bini kita pun. Nak suruh jadi molek. Nak suruh dia berfikir dengan warah. Biar kalau ada seorang, kita daripada hak jenis beragama ni, target seorang awet lagu tu, senang. Walaupun tak berjaya 100 orang.
30 orang berjaya. Mana mari dah. 10 orang mana mari dah. Nah, jadi kita kena ada je tak duk main ngatik tak surau tak ada kitab saja dak hati. Nah, kena ada juga kerja-kerja dakwah seperti ini. Nah, tapi biar berhikmah, biar bijaklah. Nah, dia ugut kalau tamu ambil dia. Nah, maka nak jadi jeng semula. Nah, tak bayar mana beli roti banyak promo jeng. Nah, nak buat lagu ni jadi ayat. Nak terima dia nak awak sebagai isteri ke apa? Mungkin awak sebagai isteri, ambillah dia jadi isteri, dah pela-pela duk dakwah dia dah. Jadi apa ni salah suka dia ingat ke tu nak jadi suami dia. Nak nikah dengan dia tak? Duk dakwah sangat, telefon dah, ini pakai tudung dah. Subuh telefon dah, bangun dah lagi sembahyang subuh. Tanya. Boleh tahan kira. Nah. Tiba-tiba tambah nak ke apa lain. Jadi ni kecewa. Apa memang. Dia kalau kecewa dia tak macam orang lelaki. Dia mudah hilang akal. Nak ugut nak bunuh diri, nak kerak tangan, nak kerak lidah macam-macam macam orang puang. Nak terjun dalam baseng, macam-macam baseng. Nah, ni nak jadi jeng semula. Nah, jadi ambillah mana-mana satu. Nak kira dah kasih mu comel, tapi dah ni dia dah ugut lagu ni bahaya juga. Nah, menikah dengan ni, kasih mu comel tu wiku. Tak apa-apa. Mu jangan cakap banyak. InsyaAllah kita bersambung lagi bulan minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi